kerana mengikut waktu. Dipersilakan Yang Berhormat Tenggara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua memberi ruang kepada Tenggara untuk turut serta membahaskan usul menjunjung kasih titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang telah disempurnakan pada 26 Februari yang lalu. Saya mewakili seluruh bangsa Johor di Tenggara menjunjung kasih dan merafak sembah setinggi-tinggi tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar atas pelantikan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17, serta ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah binti Almarhum Sultan Idris Shah. Kami berikrar akan menumpahkan taat setia tanpa berbelah bahagi kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda berdua. Tuan Yang di-Pertua, di kesempatan ini juga Tenggara merafakkan sembah ucapan terima kasih dengan setinggi-tinggi penghargaan terhadap Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah yang telah menyempurnakan pemerintahan Baginda dengan begitu cemerlang sekali. Tahniah tuanku. Dan di kesempatan ini juga izinkan saya menyentuh beberapa hal. Pertamanya berkaitan dengan perpaduan bangsa Malaysia. Sebuah kepimpinan harus melahirkan negara dengan ciri-ciri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik dan diampuni Tuhan, negara yang makmur dan mensejahterakan rakyat dengan landasan syariah. Rakyat pula harus menghayati tanggungjawab bernegara, memberikan taat setia kepada pemimpin, prinsip maqasid syariah, memberi penekanan dalam aspek penjagaan nyawa, agama, akal, keturunan dan harta, dipraktikkan dan dijadikan panduan demi memelihara dan mempertahankan kemakmuran negara. Dalam konteks ini, aspek perpaduan amat mustahak untuk memacu negara dengan segala aspek dinamika yang ada sebagaimana titah Duli tuanku. Perlembagaan persekutuan dan rukun negara mesti dijadikan sandaran. Dikala rukun negara seakan-akan dilupai, kita sebagai ahli Dewan Rakyat bertanggungjawab untuk memperkasa dan membugar semula semangat rukun negara. Saya ucapkan tahniah dan syabas kepada Tan Sri Speaker dan Kementerian Perpaduan kerana buat julung-julung kalinya ikrar rukun negara dilafazkan sejurus persidangan bermula. Ketidaktentuan dan ketidakstabilan politik menyumbang berlakunya keretakan dalam hubungan antara kaum. Ia secara tidak langsung membangkitkan sikap prejudis, stereotip, curiga, sangsi dan etnosentrik yang menebal. Sesuatu ini menghakis perpaduan negara. Sebab itu apabila tuanku dalam titahnya menoktahkan ketidaktentuan ini dengan mengatakan bahawa tiada lagi dan tidak akan melayan apa-apa lagi runingan, Tenggara yakin titah tuanku berkenaan memberi kebaikan tentang imej kestabilan negara kita. Dan saya suka di sini Tenggara mencadangkan berkaitan dengan akta dengan rukun negara ini digubal satu akta yang kalau boleh kita namakan akta khianat rukun negara. Dengan mudah-mudahan dengan garis panduan yang ditetapkan melalui akta itu boleh mengekang daripada berlakunya perlakuan-perlakuan yang boleh memusnahkan perpaduan. Keduanya adalah berkaitan dengan petani, penternak dan nelayan. Nelayan, petani dan penternak ini disentuh oleh tuanku dalam titahnya yang merupakan penyumbang utama kepada keterjaminan makanan negara, bukan untuk diri mereka saja tetapi untuk seluruh masyarakat Malaysia dan dunia. Dan sektor penting ini berkait rapat dengan golongan yang memerlukan perhatian ini. Berdasarkan Indeks Sekuriti Makanan Global GFSI, Malaysia berada di kedudukan ke-28 tahun 2019 dan jatuh ke kedudukan 43 pada tahun 2020 daripada 113 buah negara kesan pandemik COVID-19. Indeks GFSI bagi tahun 2022 Malaysia naik kepada kedudukan 41 dengan mata 69.9% dan masih berada pada tahap sederhana. Tindakan agresif perlu dilaksana bagi menjamin sekuriti makanan sekiranya tidak dilaksana, rakyat berkemungkinan berdepan kelaparan menjelang 2030. Berdasarkan laporan Food Security Information Network 2020, hampir 135 juta orang daripada 55 negara terkesan akibat masalah ketidakterjaminan makanan. 73 juta daripadanya adalah daripada benua Afrika. Negara kita mengimport sekitar 19.5%, bernilai lebih kurang 50.5 bilion daripada jumlah produk makanan. Sektor ini juga memerlukan pekerjaan kepada lebih 16% daripada tenaga buruh negara. Kadar sara diri SSR Agro Makanan Negara, kemandirian negara kita dalam makanan ini, beras 62.6%, buah, sayuran, daging lembu, daging ayam itik dan
Telur tertinggi 108.9%, susu segar 57.3% dan ikan 90.2%. Daripada keseluruhan SSR ini saya ingin sentuh perihal ikan saja. Berdasarkan maklumat yang saya dengar, terdapat hampir 11,000 nelayan yang digaji merupakan warga asing dan antaranya adalah landless citizen, tiada negara. Sekiranya undang-undang yang ada dan penguatkuasaan yang dibuat oleh KDN, KPKM terhadap mereka, ia akan mengganggu sekuriti makanan negara. Kerajaan perlu semak semua dasar yang berkaitan, libatkan perbincangan antara KDN, KPKM supaya boleh menangani isu awak-awak profesional ini dalam masa segera. Kerana sekiranya tindakan tegas diambil kepada 11 awak-awak ini, awak-awak profesional ini, maka kita sukar untuk mengeluarkan hasil laut kita. Sektor agromakan perlu diperkasakan, penyelidikan berinovatif dipertingkatkan, penggunaan teknologi diperkasa selari meningkatkan kadar pendapatan dan inisiatif-inisiatif dan ikhtiar tertentu mestilah dimunculkan. Dan golongan muda juga mestilah diberikan insentif-insentif tertentu supaya lebih berminat untuk terlibat dengan contohnya bidang nelayan ini. Dalam hal ini Tenggara mohon dipertimbangkan kerajaan untuk menambah peruntukan bagi program pemodenan pertanian dan pertanian pintar yang berdaya mapan bagi memastikan pertanian dan peternakan di Malaysia bergerak seiring teknologi terkini, bagi mentransformasikan pertanian tradisional. Penglibatan MNC, GLC dan GLIC mestilah serius supaya digembling bersama untuk menjayakan misi food security kita ini. Buat kesekian kalinya di Dewan ini, saya menyeru agar agensi yang memiliki dan mengurus sumber tanah negara seperti Felda, Risda dan Felkra, termasuk kerajaan-kerajaan negeri wajib berganding bahu dan bersinergi menguruskan polemik keterjaminan makanan bukan semata-mata untuk keperluan hari ini tetapi untuk jangka masa panjang. Sepatah kata pepatah Cina, satu generasi menanam pokok, seluruh dinasti menumpang teduh. Generasi di masa hadapan bergantung harap kepada tindakan-tindakan dan usaha kita pada hari ini. Seterusnya adalah berkaitan dengan manfaat dan ancaman sepadan negara. Rencana Thailand, iaitu membina pelabuhan jambatan darat, terusan Sekreteng Keras, memendekkan perjalanan kapal, tidak perlu melalui Selat Melaka, memberi implikasi besar kepada Malaysia. Memendekkan masa perjalanan kira-kira 4 hari dan mengurangkan perbelanjaan sebanyak 15%. Kesan ketara pelabuhan utama Malaysia akan tertempias iaitu Kelang, Kuantan, Tanjung Pelepas dan Pasir Gudang. Tidak banyak kapal akan melalui Selat Melaka. Kerajaan perlu menawarkan sesuatu yang lebih kompetitif, membawa pulangan lebih baik berbanding dengan Thailand. Ada pro dan kontra, kerajaan perlu membuat rancangan holistik terhadap sektor logistik, manfaat diterima Malaysia, faedah ekonomi yang bakal dijana khususnya sektor pancingan kapal persiaran boleh dimanfaatkan. Kerjasama geopolitik dan diplomasi serantau antara Thailand dan Malaysia dipertingkatkan agar kedua-duanya memberikan kebaikan, faedah dan pulangan pelaburan. Kita juga melihat tentang usaha Indonesia memanggunkan Kalimantan Raya di belah timur yang dinamakan Nusantara. Itu juga perlu kepada perhatian dan tindakan kita untuk bersiaga menepani sebarang kemungkinan kemunculan zon baru pentadbiran di Indonesia. Kerajaan wajib membuatkan zon pertumbuhan ekonomi serantau, melibatkan Thailand, Indonesia dan Singapura, merancangkan sektor ekonomi bagi manfaat bersama, terbitkan peluang pekerjaan baru, tingkat taraf hidup rakyat di kawasan sepadan, Sabah Sarawak dengan Indonesia di Kalimantan, Kedah Perlis Perak dengan Thailand dan Johor dengan Singapura dan Indonesia. Atas urusan negara jiran ini juga, wajar diwujudkan jawatan kuasa atau pasukan khas tetap kerajaan bagi mengkaji dan bersedia dengan senjata-senjata terwajar undang-undang antarabangsa, melibatkan wilayah-wilayah yang bertindan tuntutan, mesti mewujudkan pasukan khas yang kerjanya siang, malam, pagi, petang, cari jalan untuk pertahankan wilayah dan dapatkan semula wilayah yang telah terlepas, misalnya Melankolia, sebuah pulau bernama Batu Putih, Pedra Branca. Akhirnya saya pergi kepada urusan-urusan Tenggara. Sedikit tentang pendidikan, saya mendapat maklumat daripada rakan-rakan pendidik bahawa perlu kepada kerajaan mengkaji semula mewujudkan sistem peperiksaan, misalnya pemasukan UPSR. Tidak mahu melahirkan generasi berataskan peperiksaan, generasi yang lahir tanpa ujian, malah adab dan akhlak juga ada kesan. Pelajar mungkin belajar sekadar memenuhi tuntutan belajar. Jika ada peperiksaan, sekurang-kurangnya ada medium untuk dicurahkan. Benar, peperiksaan bukanlah satu-satunya instrumen untuk menilai tahap kognitif murid. Kita tak boleh nafikan peperiksaan juga adalah instrumen yang paling berkesan menilai tahap kognitif murid. Dan hal Tenggara ini saya suka untuk berkongsi, Tuan Yang di-Pertua, berkaitan dengan banjir di Tenggara, merupakan acara tahunan. Jadi memerlukan intervensi pihak kerajaan, mencari kaedah baru yang lebih mapan, mengurangkan risiko banjir, percepatkan projek tebatan,
perkenal skim insurans yang mapan yang mampu mengurangkan beban fiskal kerajaan. Ada 2 kisah. Tuan Yang Bertuah, 1 minit Tuan Yang Bertuah. Pertamanya tentang kisah Taman Saintek Kota Tinggi. Ia sebuah taman perumahan baru, tetapi banjir monsun kali ini menjejaskan lebih 50 unit rumah baru yang belum diduduki. Timbul persoalan kebenaran merancang. Agensi kerajaan berkaitan perlu bertanggungjawab kerana gagal melakukan kajian menyeluruh sehingga rumah yang baru dibeli dan belum diduduki telah tenggelam di banjir. Keduanya adalah berkaitan dengan keperluan penduduk di Taman Kemang dan Taman Kusoh. Setiap tahun kalau jumpa air pasang pun di banjir, tak payah tunggu hujan monsun ni, Datuk Yang di-Pertua. Jadi suatu ketika di Tenggara, Kampung Pati dan Kampung Kelantan telah dipindah ke penempatan banjir iaitu Taman Desa Sejahtera. Namun masih lagi wujud kawasan confirm tenggelam ini seperti Taman Kusoh dan Taman Kemang ini. Maka saya rasa selepas 15 tahun perlu ada usaha juga untuk pindahkan penempatan seperti Taman Kemang, Taman Kusoh ke lokasi selamat yang memerlukan kajian dan tindakan oleh Kerajaan Negeri, NADMA dan KPKT. Jika tidak, kita akan hadap ke peritan rakyat saban tahun. Jadi itu saja daripada saya. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri dan Yang Berhormat Timbalan Menteri JKR kerana pada hujan monsun baru-baru ini datang melawat ke lokasi-lokasi jembatan runtuh dan juga tanah runtuh tepat pada masanya. Dan sebagai pengakhiran, saya ingin menyampaikan salam orang kampung saya, Datuk Speaker. Jika SST 8% ini juga menimbulkan bebanan kepada masyarakat, rasanya mungkin molek kita beralih kepada GST suatu masa 6% yang pernah memberikan pendapatan kepada negara. Kurangkan 10% ekonomi gelap, pada 2017 kita kutip 44 bilion, 173 negara daripada 194 negara melaksanakannya. Jadi mungkin kita boleh memikirkan bersama-sama. Itu saja daripada saya. Tenggara mohon menyokong titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Terima kasih, Datuk Speaker.